Surat 79, tajuk baru iaitu tajuk lukisan isometri. Okey, untuk tajuk lukisan isometri ni kita kenali dahulu apa yang dimaksudkan dengan isometri. Isometri adalah lukisan 3 dimensi. Okey, yang sebelum ini dalam lukisan ortografik dan juga lukisan pandangan tambahan, kita belajar lukisan yang berbentuk 2 dimensi, iaitu hanya mempunyai lukisan sama ada tinggi atau lebar, lebar atau dalam, ataupun okey, jadi satu pandangan hanya memberikan 2 ukuran, iaitu itu adalah lukisan 2 dimensi. Okey, tetapi lukisan isometri, satu lukisan ia akan mempunyai 3 ukuran. 3 ukuran serentak akan keluar dalam satu lukisan. Okey, kita tengok soalan nombor 1 terlebih dahulu. Nyatakan kegunaan lukisan isometri. Apakah kegunaan lukisan isometri? Lukisan isometri gunanya adalah memperlihatkan objek yang dilukis dari 3 sudut pandangan. Okey, satu objek kita akan lukis menggunakan 3 sudut pandangan. Okey, yang kedua. Rajah 1 menunjukkan 3 jenis paksi lukisan isometri. Nyatakan 3 jenis paksi isometri. Okey, yang pertama. Kalau kita tengok dekat sini, objek ini ada berbentuk Y. Betul? Dia akan berbentuk Y. Jika dia berbentuk Y macam biasa, ini adalah paksi biasa. Okey. Yang kedua, kita tengok. Paksi Y tadi, dia dah jadi Y terbalik. Nampak ni Y terbalik. Kalau kita tarik kaki dia, okey, kaki dia dekat sana. Ini adalah paksi terbalik. Dan yang ketiga, Y itu dia pasang kat tepi. Okey, sebab ada sebelah kiri atau ke kanan. Jadi ini adalah paksi panjang. Okey, paksi biasa untuk lukisan objek yang biasa, paksi terbalik untuk menunjukkan pandangan yang sebelah bawah. Dan paksi panjang untuk melukis objek-objek yang berbentuk panjang. Sebagai contoh, kita lukis kereta api. Kereta api panjang kan? Jadi objeknya kita terpaksa akan pakai paksi panjang. Kalau objeknya biasa, paksi biasa. Kalau kita nak tunjuk bawah objek, sebagai contoh kita nak tunjuk tapak kasut. Okey, tapak kasut kita akan buat paksi terbalik. Okey, itu adalah jenis lukisan ataupun jenis paksi isometri. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, rajah 2 menunjukkan lukisan isometri bagi sebuah bongkah. Namakan garisan isometri dan garisan bukan isometri pada ruang jawapan yang disediakan. Untuk lukisan isometri ni, senang saja kalau kita nak tahu dia garisan isometri atau tidak. Kita tengok set square. Okey, lukisan isometri mestilah mempunyai garisan ataupun sudutnya 30 darjah. Kalau kita letak dekat sini, nampak tak garisan ini 30 darjah? Kita terbalikkan 30 darjah. Okey, kita pergi dekat atas ni 30 darjah. Kita pergi sebelah sini 30 darjah. Apa saja garisan yang sudutnya, nampak ni garisan ni, yang sudutnya 30 darjah adalah garisan isometri. Kalau dia bersudut tepat 90 darjah, 90 darjah, 90 darjah juga garisan isometri. Jadi nak tahu dia garisan isometri atau tidak, dia adalah garisan yang bersudut 30 darjah ataupun garisan yang bersudut tepat 90 darjah. Kedua-dua 30 darjah dan 90 darjah adalah garisan isometri. Kita tengok yang pertama atas sini. Ini 30 darjah dekat sini. Jadi ini adalah garisan isometri. Yang kedua sebelah sini. Nampak sini condongnya 30 darjah. Jadi ini adalah garisan isometri. Okey, yang ketiga, kita tengok sebelah sini. Garisan ini bukan 30 darjah. Okey, garisan ini bukan 30 darjah. Jadi ini adalah garisan bukan isometri. Dan yang seterusnya, yang keempat, tengok condong garisan ini. Ini adalah garisan isometri. Jadi tolong ingat, garisan isometri adalah garisan yang condongnya 30 darjah, kalau dia tegak 90 darjah. Selain daripada itu adalah bukan garisan isometri. Okey, yang terakhir, yang keempat, rajah 3 menunjukkan lukisan isometri bagi 2 bongkah. Bongkah yang pertama dan bongkah yang kedua. Nyatakan kaedah yang sesuai digunakan untuk melukis bongkah tersebut. Okey, untuk melukis isometri ada 2 kaedah melukis.
Yang pertama, kalau objeknya berbentuk bongkah begini, tak ada puncak, kita akan gunakan kaedah kotak. Dan yang kedua, jika objeknya mempunyai puncak begini, okey, ada puncak kan objek ni, ini adalah kaedah kerangka. Okey, jadi ini adalah dua kaedah untuk melukis lukisan isometri, iaitu kaedah kotak dan juga kaedah kerangka.